Assalamualaikum. Hai, hari ini kita berjumpa lagi. Bagi yang tak dapat join kelas online, okey, kamu tengok video ni lah untuk kamu buat modul pada hari ini, Khamis 2 September. Okey, hari ini kita masuk tajuk baru iaitu panjang, jisim dan isi padu cecair. Okey, untuk minggu ni cikgu terangkan dulu berkaitan dengan panjang. Okey, untuk panjang dia ada 4 unit. Kalau panjang ni dia banyak sikit lah. Okay, panjang ni dia ada 4 unit yang perlu kita kenali. 4 unit. Okay, yang paling besar unit dia adalah kilometer. Kilometer ni kita jumpa dekat jalan raya. Sebab nilai dia jarak dia jauh. Itu untuk kilometer. Kita jumpa di jalan raya. Meter, kita boleh jumpa pembaris meter warna kuning dekat kelas tu. Itu panjang pembaris 1 meter. cm dengan mm ni kita boleh jumpa dekat pembaris pendek kamu tu. Okey, jadi unit-unit ni kamu kena tahu mana yang paling besar, mana yang paling kecil. km paling besar, mm paling kecil. Itu unit dia. Unit dia paling besar, tapi nombor dia terbalik. km ni nombor dia kecil. M tu besar lagi, cm tu besar lagi, mm tu besar lagi. Nombor dia makin ke belakang makin besar, tapi unit dia makin ke belakang makin kecil. Okey. Jadi apa yang perlu kamu tahu di sini? Okey. Apabila dia nak unit yang berada di belakang, unit tu makin mengecil, tapi nombor tu makin besar. Unit makin mengecil, tapi nombor makin besar. Okey, bila nombor tu makin besar, maknanya daripada unit yang di depan, kita nak unit di belakang, kita mesti darab. Okey, bila unit di belakang, dia nak unit ke depan. Unit tu ke depan makin besar, tapi nombor dia makin kecil. Bila nombor tu makin kecil, okey, kita kena bahagi. Tu kamu kena tahu. Kalau dia nak unit yang belakang, kena darab sebab nombor tu akan lebih besar. Tapi kalau dia nak unit yang di depan, nombor tu makin kecil. Jadi kita kena bahagi. Tapi kena bahagi berapa? Okey. Kamu kena tahu nilai 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Tulis sini 1000. 1 meter sama dengan 100 cm. Tulis sini 100. 1 cm sama dengan 10 mm. Sini 10. Jadi nak bahagi berapa, nak darab berapa, tengok nilai bawah tu. Contohnya kalau kilometer nak ke m, darab 1000. cm nak ke mm, darab 10. Tapi kalau cm nak ke m, bahagi 100. Bila menyebabkan bahagi dengan darab 100, 10, 1000 ni, kita guna cerdas cacing kalau dia beri perpuluhan. Tapi kalau dia beri pecahan, darab je lah macam biasa. Okey, sekarang kita tengok contoh cikgu bagi tu macam mana menukarkan mm kepada cm. Okey, bila diberi mm duduk belakang tapi dia nak cm. Tu kalau diberi, tengok unit. Okey, yang atas ni diberi cm kepada mm. cm duduk depan, mm duduk belakang. Okey, bila dia nak unit yang di belakang, unit yang di belakang tu mesti lebih besar nombor dia. Unit kecil tapi nombor dia lebih besar. Jadi kita kena darab 10 sebab 1 cm nilai dia 10. Ni cara dia. Kalau dia beri pecahan, kalau dia beri perpuluhan. Kalau dia nak diberi mm, dia nak cm, maknanya cm tu duduk depan. Bila cm tu duduk depan, nilai dia lebih kecil. Bila lebih kecil, kita kena bahagi. Tu cara bahagi. Okey. Dan perlu yang cikgu jelaskan di sini macam mana kalau dia beri 2 unit tapi dia nak dalam 1 unit sahaja. Macam kita dah belajar minggu lepas dalam masa, kalau dia nak cm jangan ubah. cm jangan ubah. Yang kita ubah adalah mm sahaja. Macam mana mm nak jadi cm? Kalau jadikan perpuluhan, kita bahagi 10.
Macam tu. Sebab bila unit belakang nak jadi depan, dia kena bahagi. Sebab nombor depan makin kecil, tapi unit dia makin besar. Dia terbalik. Okay. Macam mana dia beri perpuluhan, bahagi dapat perpuluhan. Tapi macam mana daripada perpuluhan nak jadikan pecahan. Okay, cikgu ulang balik. Depan titik nombor besar. Okay. Belakang titik letak atas. Belakang ni per berapa? 5 tu ada berapa nombor belakang titik? 5 tu satu saja. Jadi per 10. Macam tu. Kalau jadi macam ni, per 100. Itu cara menukarkan perpuluhan kepada pecahan. Tapi kenapa tak boleh dapat 5 per 10? Sebab dia mesti dipermudahkan dengan sifar 5. Okay. Sama macam cm kepada meter. Kalau dia nak unit yang depan, bahagi 100. Sebab 1 meter 100 cm. Tapi kalau dia nak dari meter kepada cm, iaitu cm tu nilai kecil tapi nombor dia lebih besar, kita kena darab 100. Meter dengan cm 100. Sama macam tadi. Kalau 100 gerak 2. Kita ikut bilangan sifar. Kalau meter dengan kilometer pula, dah gerak 3. Sebab 1 kilometer 1000 meter. Kaedah dia sama. Pergerakan dia, kalau 10 1, 102, 1003. Macam tu je. Okay, semua contoh. Okay, now ini kena ingat. This one. Ini kalau kamu ingat, tak ada masalah untuk jawab pecahan. Senang je kalau dalam pecahan, panjang, jisim ataupun isi padu cecair. Kalau per 2, 50. Ini kalau 1 meter 100 cm. Kalau 500 ni 1 km sama dengan 1000 m. Kita ikut bilangan sifar dia. Kalau dia nak cm, 2 nombor saja. Kalau kita nak km, jadi itu dalam meter 3 nombor saja. 1 per 2 50, 1 per 4 25, 1 per 5 20, 1 per 10 10. Ini kena hafal. Okey. Macam dia dapat nilai ni? Sebab bila kita darab 2 nombor ni, 2 darab 50 100, 4 darab 25 100, 5 darab 20 100, 10 darab 10 100. Ini kalau dalam cm dan m. Kalau kilometer, tambah dia lagi satu sifar. Nilai dia mesti dapat 1000. Itu kalau 1 per 4. Contohnya kalau 1 per 4, 200 setengah. Kalau 3 per 4, 4 ni 200 setengah. Kalau 3, haraplah 3. Macam tu saja. Kalau 1 per 5, 200. Kalau 2 per 5, darab 2. Okay. Itu kita kena praktikkan. Banyak pula cikgu bagi ya. Okey, kita tengok sini. Dia kata menukar kepada unit cm nak jadi mm. Okey. Bila nak ke belakang, nombor tu makin besar. Bila nombor tu makin besar, kita darab 10. Darab 10. Gerak titik ke belakang. Macam tu. Kalau B, okay, 1 per 2. Tengok lagi cikgu kata ingat tadi. Kalau 1 per 2 mesti 50. Mesti 50. Mesti 50. Ataupun, tapi sini sebab melibatkan mm. 1 cm 10 mm. Jadi nilai dia mesti 1 digit saja sebab ikut bilangan sifar. Maknanya 1 per 2 darab 10 dapat 5. 75. Mana dapat 70? Sebab 7 cm nak jadi mm, kena darab 10. Okay, yang ini pula mm kepada cm. Okay, kita perhatikan kalau diberi unit tu besar, dia ada perpuluhan. Kalau unit tu kecil, dia tak ada perpuluhan. Jadi bila tak ada perpuluhan, kita kena bahagi. mm kepada cm, kita kena bahagi 10. Sebab 1 cm
Sebab 1 cm 1 cm 10 mm. Jadi kalau dia beri 56, kita bahagilah 10. Okey, 56 kita kena bahagi 10. Sebab bila je nak unit yang duduk di depan, kita kena bahagi 10. Tak ada titik. Titik dari belakang gerak ke depan. Unit yang di belakang tak ada titik. Unit yang di depan ada titik. Jadi yang ada titik mesti bahagi. Yang tak ada titik mesti darab. Yakin yang ini saja kita perlu usik. Sebab cm tu tak perlu usik. Okey, 4 mm sama dengan berapa cm? Jawapan contoh pun cikgu dah bagi. Maknanya 4 bahagi 10 bergerak ke depan. Jadi sifar pula 4 tambah saja. Jadi kalau cm yang dia nak unit di depan mesti ada titik. Yang ni ada titik, tapi maknanya dia nak unit cm berada di belakang. Jadi jawapan belakang mesti tak ada titik. Okay. M kepada cm, 1m 100. 1, 2. Maknanya darab 100. 1, 2. Unit kena tulis. Okey, tengok 3/4. Okey, 3/4 meter. Cikgu dah hafal tadi dah. 1/4. Okey, sekarang ni m ke cm. 1m 100 cm. Jadi nilai dia mesti 2 saja ikut bilangan sifar, iaitu 25. Dia nak 3 darab 3, 75. Jadi sekarang ni 10 tu kekal saja. 10 tak ada perpuluhan sebab di belakang. Tambah je. Okey, kenapa mesti ada cm, mesti ada 2 nombor. Kalau m 1 nombor. Dan bila dia nak unit di belakang, tak ada titik. cm ke m, nampak tu dia tak ada titik. Jadi dia nak unit di depan. Unit yang di depan mesti ada titik. Jadi 1 cm 1 meter 1 meter 100 cm. Jadi gerak 2 ke depan. 1, 2. Kalau dia nak unit yang di depan, kita kena gerak 2. Okay, nak tahu gerak mana ni? Cikgu dah bagi dah. Ikut yang ini. Susun km, m, cm, mm. Bila kita susun, kita tahu siapa depan, siapa belakang. Okay. Bila depan, gerak ke depan, ikut 1110. Okay, jadi 37 bagi 100. 1, 2. Jawapan sifar perpuluhan 37 m. Sebab untuk cm dengan m, belakang titik mesti ada 2 digit. Macam ni pula meter dengan kilometer. 1 km ada 1000 m. Jadi dia nak km. Jadi 2 bahagi 1000. 1, 2, 3. Jadi berapa ni? Jadi 5 titik. Sebabnya nak depan. Sifar 2 m. Okey. Ataupun nak senang. Okey. Nak senang, kalau ada 2 unit, dia nak 1 unit. Kita guna master T. Siapa di depan? Tengok soalan. km di depan, meter di belakang. 1 km ada 1000 meter. Okay. Untuk yang ini kita kena buat kotak. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ni padam. Okay. Kita isi 5 km. 2m. 2 tu m punya. Jadi m tu duduk belakang. Jadi kena isi dari belakang. 2 sifar. Titik sini. Dapatlah. Kalau dia nak km, ada titik. Kalau dia nak m, tak ada titik. Kita cuba I. Okay, dia beri 2043 meter. Dia nak dalam kilometer. Kita buat masa T. Tengok soalan. km di depan, meter di belakang. 1 km 1000 meter. Jadi meter ni kita bagi 3 supaya kita boleh isi nombor tu 3 saja, tak boleh lebih. Okey.
2043 meter ni meter punya. Meter duduk belakang, jadi kena isi dari belakang. Ikut nombor 3, 4, 0, 2. Sekarang ni dia nak dalam kilometer. Bila dia nak unit di depan, letak titik. Macam tu je. Okey, yang ini pula dia nak dalam perpuluhan. Bila nak dalam perpuluhan, maknanya dia nak unit tu yang duduk di depan. Sebab orang yang besar saja ada perpuluhan. Jadi semua ni kena bahagi. Okey, mm kepada cm bahagi berapa? Kalau mm bahagi 10. Ni pun sama. Ni tapi ni cm pula. 1 meter 100 cm. Jadi 2. Okey, bila ada 2 macam ni, kita buat master T. M di depan, cm di belakang. Tengok soalan. 1 meter 100 cm. Cm ada 100, jadi ada 2 sifar. Kita bahagi kepada 2 bahagian. 24 ni meter punya, 6 tu cm punya. Isi dari belakang bila dia nak cm. Ni tak ada nilai. Okey. Now, sekarang dia nak dalam meter. Mesti ada titik. 24.06 meter. Bila guna master T, kena keluarkan jawapan. Mesti ada unit. Okay. Sebenarnya kalau perpuluhan lebih senang guna master T. Kita tengok dia beri cm, dia nak meter. Siapa di depan? Meter. Cm di belakang. Tulis atas ni 1 meter 100 cm bahagi 2, ikut bilangan sifar. Okey. 79 ni cm punya, isi dari belakang. 97. Sekarang ni dalam meter. Mana kalau dia nak duduk di depan, mesti ada titik. Depan ni tak ada nombor, letak. Macam tu. Okey. D pula sama, semua buat master T. cm mm. Ni km m. Ni km m. 1 cm 10 m. Jadi satu kotak saja. 1 km 1000 meter. 1 2 3. Ni pun 1000 meter. 3 kotak. Macam tu. Jadi isi saja. 45 ni cm punya. 3 tu mm. Ngam lah. Sebab mm hanya ada satu kotak saja. Dia nak cm. Letak titik. Ni dia beri 6005 meter. Dia beri meter. Isi lah dari belakang. Dia nak kilometer. Letak titik. Okey, 18 kilometer. 18 ni kilometer punya. 14 tu meter punya. Bila meter punya, bila unit di belakang punya, isi dari belakang. 4 1. Tak ada nombor, letak sifar. Dia nak unit depan, letak titik. Macam tu je. Okey, bab ni susah sikit lah. Okey, susah sikit. Dengan pecahan. Tapi sebenarnya dia boleh relate dengan apa yang cikgu suruh ingatkan. Okey, ingatkan. 25 mm. Dia nak kepada cm. Jadi nak jadi cm kena bahagi 10. Kenapa? Okey, nampak ni kita bahagi. 2 bahagi 1 dapat 2. 5 ni bahagi 10. 5 per 10 sama dengan 1 per 2. Okey, yang ini pula dia beri 2 unit. Yang ini saja kita jadikan pecahan. Okey, jadi 4 cm 1 mm. 4 ni nombor besar. 1 ni 1 cm berapa mm? 10. Macam tu. Kalau yalah, kalau cm ke mm 10, cm ke m 100,
Yang ni cm ke m. cm ke m bahagi 100. Kalau dia nak pecahannya mesti bahagi. Sebab bila dia nak unit m tu duduk depan. Duduk depan, nombor tu makin kecil. Potong sini. 9 bagi 1, 9. Ni potong sifar. 2 bahagi 10, 1 per 5 m. Ingat lagi 20? 20 per 100, 1 per 5. Ada dekat atas. Okey, yang ni pula M jangan usik. Okey, 6 besar dah selesai. 75. Kalau 1 per 4, 25. Kalau 75, 3 per 4. Dah. Sebab tu kena hafal pecahan. Okey, yang ni pula 1,300. 1,300. M ke km bagi 1,000. Potong 1 bagi 1, 1. Potong sifar 3 per 10. 50 km 600 m. 50 km 600 m bahagi 1,000. Yang ini ambil jadi nombor bulat. Ni potong 6 per 10. Dapat 3 per 5. Okay. Itu cara macam mana menukarkan kepada pecahan. Mana kamu kena tahu nombor ni kena bahagi berapa. mm ke cm 10, cm ke m 100, m ke km 1000. Okay. Jadi untuk hari ini kita belajar dulu pertukaran unit melibatkan panjang km, mcm dan mm. Okey, itu saja dari cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih.